qala Rasulullah SAW, atadruna ma haqqullah 'alal ibad? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Daripada hadis diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, "Hai Muaz, adakah engkau ketahui apakah hak Allah atas hamba-hambanya?" Kataku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tu sahabat beradabnya mereka pada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tanya pun mereka mengetahui akan perkara itu, mereka takkan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya, Allah masih lagi merezekikan kepada kita dapat kita sama-sama solat maghrib berjamaah, kemudiannya diberinya kita kekuatan dapat kita berada sama-sama dalam satu majlis, yakni majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita menjadi asbab Allah SWT menambahkan iman, meneguhkan iman dan meletakkan kita dalam syurga-Nya insya-Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ni kita kongsi lagi kitab yang kita selalu baca, kitab Baharul Mazi. Yang ni dalam bab apa tuan-tuan? Malam ni kita nak kongsi satu bab, hak Allah atas hamba-hambanya. Kan? Allah yang mencipta kita ni sudah barang pastinya lah. Kan? Allah berhak ke atas semua makhluk yang diciptanya. Sama lah macam kita sebagai bapa kepada anak-anak, kita berhak apa ataupun berkuasa di atas segala orang, anak-anak dan isteri kita lah. Kita empower. Jadi babul majaa fi haqqillah ya 'alal ibad. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hak Allah atas hamba-hambanya. Kita lah hambanya, kan? Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Bermulanya kitab Baharul Mazi ni tuan-tuan, Syekh Idris Al-Marbawi, dia punya mula apa, mukadimah dia, ketahuilah kiranya ya saudaraku. Kan dia kata kat kita dah. Kan? Adalah kita ini manusia telah wajib menyempurnakan apa yang dijanjikan dan difardukan Tuhan ke atas hamba-hambanya dengan adilnya. Kan? Yang kata apa? Wajib menyempurnakan apa yang telah dijanjikan, difardukan Tuhan ke atas hamba-hambanya. Maka janji-janji yang diletakkan Allah Ta'ala yang wajib disempurnakan, iaitu ialah hak hamba-hamba Allah baginya. Maka barang yang hak atas hamba-hamba itu telah ada tersebut dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW,
atadruna ma haqqullah 'alal ibad? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Daripada hadis diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, "Hai Muaz, adakah engkau ketahui apakah hak Allah atas hamba-hambanya?" Kataku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tu sahabat beradabnya mereka pada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tanya pun mereka mengetahui akan perkara itu, mereka takkan jawab, takkan kata benda tu saya pun tahu Rasulullah. Mereka tidak mendahului Nabi dan Rasul tu. Tu yang hebatnya. Tu sebab Allah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kan? Umat Nabi Muhammad SAW ni dia tak banyak kerena, tak banyak songel macam umat-umat dulu. Umat-umat dulu kalau Rasul dia tanya saja, apakah kalian tahu? Dia akan bagi tahu, kami tahu dah benda tu. Kan? Sebab apa? Nak tunjuk mereka tu bahasanya mereka tu lebih bijak daripada yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad dan umat-umat dia, Masya Allah, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mendahului Rasul ataupun Nabi mereka. Itu yang special kan. Mana bukanlah kata ikut membayi buta ya tak. Wa sami'na wa ata'na. Itu umat Nabi Muhammad SAW kan. Maka kataku Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Muaz bin Jabal kan. Qala fa inna haqqahu alaihim ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sabdanya, maka bahasanya hak Allah Ta'ala itu bahawa menyembah mereka itu akan dia dan mengesakannya dan tidak sekutukannya dia dengan sesuatu. Tu hamba orang kata apa? Hak Allah terhadap manusia. Hak kita kepada Allah, kita kenalah orang kata apa? Mengaku bahasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dan tiada sekutu bagi dia. Kan? Kita tidak boleh ada dua Tuhan. Mengaku dengan sebenar-benar pengakuan bahasanya engkaulah Tuhan yang disembah. Kan? Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tu kita punya pegangan. Yakni tiada sekutukan dia pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Af'alnya apa? Perbuatan. Akan perbuatan. Apa yang Allah kurniakan, yang kita kata nikmat itu, yang ada di sekeliling kita ni, yang ada pada diri kita ni, itu semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kita boleh mari solat berjamaah ini, itu rezeki yang Allah bagi. Maka setelah mana kita solat, terasa nikmat dia tu. Nikmat apa? Nikmat bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita solat ini tidak ada lain dan tidak bukan yang lain, maka semuanya lillahi ta'ala. Ada kau kita angkat takbir teringat lain tak? Kan? Tu. Jadi dengan ibadat itulah datangnya nikmat. Kan? Allah pasti akan kurniakan nikmat. Apa juga rezeki yang kita perolehi, kita akan berasa nikmat dia tu. Maka datanglah syukur tu. Dan dia tidak berlaku kepada orang kafir, dia tak akan berlaku macam tu. Kan? Dia pun tak tahu apa itu syukur, apa itu nikmat pun dia tak tahu. Apa yang dia dapat tu, dia kata itu adalah usaha dia. Dia tak ada bersangkutan dengan Tuhan ni, bukan daripada Tuhan tak. Berbeza dengan kita orang beriman ni, apa juga kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya pun, macam mana bisnes nampak berjaya lah. Alhamdulillah lah. Tu orang beriman. Dia tak tulis kata, ya macam mana tak berjaya, saya usaha keras siang malam. Tu bukan syukur nama dia. Kalau syukurnya, tanda syukur, dia mesti bermula dengan kalimah Alhamdulillah. Tuan Haji nampak semua keluarga pun bahagia apa semua tu, anak-anak pun berjaya, dia pun kata Alhamdulillah lah. Ni berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan sebab ni sebab saya kerja rajin siang malam. Saya bertungkuh lumuh lah. Dah. Tu tak bersyukur nama dia. Kan tu. Lain syakartum, kita sebut alhamdulillah kan, tanda syukur tu. Allah akan gandakan nikmat dia tu. Kan? Mungkin kadang-kadang kita tak berasa nikmat tu, tapi kadang-kadang kita berasa. Kan kadang-kadang kita dapat satu nikmat tu, kita pun fikir macam mana boleh sampai macam ni. Kan? Tu kadang-kadang. Sebab hak Allah ni dia bagi, bukan dia nak bagi tahu kita. Kan? Kok kita minta rezeki berupa duit kan, ada satu suara datang, Tuan Haji, sekali lagi Tuan Haji akan dapat duit ni. Kan? Dah. Tahu cucuk beg ni. Itu duit mana mari? Kan? Rupanya member baru bayar hutang. Kan? Tuan buat hutang ni, tuan member baik boleh jadi lawan. Boleh jadi musuh. Kan? Kita yang bagi hutang ni, kita nak pergi jumpa dia, bukanlah nak minta hutang. Nak tanya khabar dia. Dia duduk berasa, dia ni mari nak minta hutang. Dia jadi musuh. Dia lari daripada kita. Kita nak minta hutang pun segan. Kan? Jadi kita nak buat macam mana? Doa ke Allah lah. Ya Allah, ya Tuhan, aku lembutkanlah dia, hati dia, bagi dia teringat nak bayar hutang tu. Aku nak minta malu. Patutnya dia lah kena malu kat kita. Kita pula malu kat dia. Tu. Boleh hilang kawan tu, hutang ni. Kan? Tapi macam tuan-tuan tak faham, tuan tak bayar hutang lah, tuan duit banyak. Kan? Tak buat Abu Hassan mana? Lagi banyak duit. Haji kan? Habis. Kemudiannya, dan mempunyai sifat kesempurnaan yang tiada terhinggakan banyaknya baginya, dan yang bersifat qadim. Tu. Qadim ni apa? Tiada permulaan baginya. Kan? Allah itu qadim lah tu. Kan? Itu sebabnya ketika mana seorang penguasa yang zalim, dia nak suruh juga katakan Quran ini makhluk, dia tangkap habis imam-imam mazhab ni. Kan? Termasuklah Imam Syafi'i. Banyak imam-imam mazhab ni diseksa. Contohnya Imam Ahmad dimasukkan dalam penjara, kemudian disuruh menjalani hukuman apa? Dibedalnya kepala ni setiap hari supaya cepat mati. Tapi takdir Allah SWT tak mati juga. Kan? Bila dia tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni bijak sikit dia menjawab. Kan? Penguasa tu tanya, wahai Syafi'i, kan? Apakah kamu mengaku bahawasanya Quran ini makhluk? Makhluk ataupun qadim? Dia kata, dia bilang dengan tangan dia. Dia kata, Taurat kitab. Taurat ni kitab. Ni apa? Zabur kitab. Injil kitab. Quran juga kitab. Maka yang jari aku ini makhluk, dia kata. Dia tak kata tadi. Dia kata jari dia ni makhluk. Penguasa tu pun tak boleh nak fikir ni. Dia kata okey. Terlepas Imam Syafi'i. Kan? Dia kata ni jari aku ni makhluk. Walhal dia kata tadi tu semua kitab-kitab Allah. Tu bijak sana dan bijak sini. Kan? Tak, kita taklah kata Imam Ahmad tak bijak. Bijak juga mempertahankan keimanannya sampai sanggup diseksa macam tu. Kan? Akhirnya Allah takdirkan yang kata imam besar ni dapat ilmu daripada seorang perompak. Itu sebabnya kita ni manusia jangan memandang rendah kepada orang. Sebab kita tengok dia serabih ni tak ada ilmu. Kan? Kita dah cerita dah kat sini kot. Bila Imam Ahmad ni dipenjara, kan? Kemudiannya selang beberapa lama seorang perompak juga, pencuri, ditangkap. Duduk, dia letakkan di sebelah bilik di sebelah Imam Ahmad. Kan? Dia ni sedang lah. Dia ni tahulah perjalanan hidup Imam Ahmad, pagi keluar kena rotan, petang kena rotan. Dia curi hidup dan tu je. Kena tahan je. Kan? Dia pun tahu sebab apa Imam Ahmad kena rotan. Sebab mempertahankan akidah dia. Kan? Perompak ni pun tahu. Dia nasihat Imam Ahmad. Kan? Dia kata tak apalah tuan,
Tuan kalau kena pukul mati pun mati syahid. Sebab mempertahankan akidah, mempertahankan benda yang betul. Saya ni mencuri. Dah clear cut dah mencuri. Kalau saya mempertahankan saya kata tak mencuri, mati saya jadi batil. Kan? Di antara saya dengan tuan lebih mulia, dia kata. Imam Ahmad ni lah. Dia pun fikir-fikir betul. Itu yang dia tahan tu. Tak apalah, kena bedal pun kena bedal lah. Ditakdirkan, penguasa tu tak ingatkan Imam Ahmad ni boleh mati. Rupanya dia mati dulu. Penguasa tu mati dulu. Ditakdirkan, penguasa tu mati dulu, ditukarlah pemerintah yang lain. Maka yang lebih adil lagi lah. Maka dia lepaskan Imam Ahmad ni. Kan? Satu hari bila Imam Ahmad ni mula mengajar balik, dia perhati di sudut ujung tu, dia kata ada satu susuk tubuh yang aku kenal. Tapi buta, dia kata. Dia buta, kata Imam Ahmad. Habis Imam Ahmad ni mengajar apa semua tu, pergi dekat pemuda tu. Dia tanya, saya rasa macam saya kenal. Tapi yang saya kenal dulu, rupa macam ni, tapi tak buta. Sekarang ni buta. Pemuda yang buta tu, yang duk bedal Imam Ahmad tu, camlah suara dia. Dia kata, wahai Imam, minta maaf saya sekarang dah berhenti dah pencin kerja. Kan? Jadi saya minta maaf lah dulu saya terpaksa pukul. Kan? Pukul imam kuat-kuat. Supaya penguasa kata suruh bagi mati. Tapi saya tak sampai hati. Saya pukul badan imam. Kan? Oh, Imam Ahmad kata okey. Kan? Lepas tu saya pencin saja. Saya jadi kabur dan buta. Lalu Imam Ahmad rawat dia. Urguyah dia macam mana tu? Celek balik. Tu beriman dia. Sabaknya imam dululah. Kan? Tidak ada dendam. Seperti mana Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sebabnya ketika mana Mi'raj itu, Nabi singgah di langit yang ketiga, sembang-sembang sikit dengan Nabi Yusuf. Kan? Cerita kisah-kisah silam, kesabaran tahap sabak yang cukup tinggi tu, tak ada sifat dendam. Tu Nabi belajar. Kan? Itu sebabnya Allah bawa berjalan tu bukanlah sekadar sonok-sonok tak. Nak menambahkan keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Allah. Ni Quran yang Nabi duk cerita dekat sahabat ni, syurga, neraka, syurga apa semua tu. Macam kita. Lalu Allah bawa naik ke atas itu, masuk dalam syurga, tengok syurga tu yang sebenar-benar, tengok neraka yang sebenar-benar. Lagi bila dicerita tu akan bertambah iman. Sebab dah tengok. Kan? Orang kena seksa macam ni. Allah bawa nampak kan. Nabi Muhammad dinampakkan segala-galanya tu. Maka lebih mantap lagi lah. Kan? Samalah kita pun. Takkan kita tak percaya. Kita baca surah An-Najm ayat 2. Wa ma yantihu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad will never lie. Nabi Muhammad takkan tipu. Sebab Allah kata apa? Dia tidak akan bercakap dan berbicara selagi mana aku tidak arahkan dia cakap. Apa yang disampaikan itu semuanya daripada aku, kata Allah. Maka tu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, percaya sungguh. Bayang tengok tuan-tuan, kita pun tak pernah tengok Nabi, kita pun tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka, tak pernah tengok peristiwa di padang mahsyar itu semua titian itu, tapi Nabi cerita tu bukan seolah-olah Nabi dah melihat. Nabi ditunjukkan dulu cerita tu. Benda belum berlaku lagi. Dalam Quran cerita dah. Benda tu akan berlaku seperti mana yang Allah cerita dalam Quran ni. Ada orang melintas jatuh, ada orang melintas tengah nak jatuh, Nabi sambak. Akan berlaku. Skrip tu akan berlaku. Skrip Quran ni benda tak berlaku lagi. Yang telah berlaku pun ada, yang sedang berlaku pun ada, yang akan berlaku pun ada. Yang selepas berlaku tu pun ada apa yang berlaku. Allahu Akbar. Kan? Itu sebabnya umat Nabi Muhammad SAW, Allah bagi kita ujung-ujung. Yang mana Allah pilih, dia mudah faham. Dia tidak akan jadi songel. Ini betul kan? Ini tak betul kan? Walaupun adalah segelintir lah. Itu sebabnya sehinggalah kiamat ni, akan ada orang yang tak berapa percaya tentang perjalanan Isra' wal Mi'raj ni. Kan? Kau tekat Isra' ni boleh lagi lah orang duk
Fikir-fikir boleh lah. Kalau zaman sekarang nak buat tu pun boleh. Zaman sekarang ni kau tuan-tuan naik tu Sukhoi tentera udara tu yang beli kat Rusia tu, pesawat tempur tu, dia punya kekuatan dia, perjalanan Mekah Masjidil Aqsa 860 km. Kalau pakai unta sebulan pergi sebulan balik lah. Kan? Ataupun unta yang ni sikit boleh dah tengah bulan kot. Kan? Nak cerita lama. Tapi kalau jet tu Sukhoi Su-57 tu, kalau dia take off, dia berlepas daripada Mekah sampai Masjidil Aqsa 20 minit ni. Lebih. Tu yang kekuatan tentera udara Malaysia tu. Kan? Pergi balik 20 minit. Kan? Nabi pergi lagi cepat. Pergi naik ke atas, balik. Naik ke atas tu ikut hukum akalnya nak melepasi 7 lapis langit itu selama bila? Selama 3,500 tahun. Nabi pergi kejap. Kan? Nabi naik apa? Naik burak. Kan? Ataupun Nabi kata setengah ulama, burak tu ditambat di Masjid Asar. Kemudian Jibril saja bawa. Menerjah perjalanan itu mengikut orang kata apa? Kelajuan cahaya. Kita duk main laser tu, lampu laser tu. Lampu laser tu kecepatan dia 300,000 km per saat. 300,000 km. Bukan per jam nak, per saat. Kalau kita duk point tu, pum, sampai sana tu. Itulah. Nabi pergi lebih laju daripada tu. Bayang tengok tuan-tuan dalam surah Al-Ma'raj ayat 4. Allah kata apa? Perjalanan Jibril daripada langit sampai ke bumi ni, perjalanan 50,000 tahun. Tapi Jibril, bila Nabi sebut saja kat dunia, kat Mekah tu, Jibril ni mana tak datang, pum, sampai dah. Tu kecepatannya. Kan? Macam mana? Wallahualam. Tapi kita, setiap yang mukallaf, wajib percaya tu lah. Sebab Allah punya kuasa. Benda daripada tak ada pun Allah boleh jadikan ada. Allah tidak perlu kepada kun fayakun tu. Bukan Allah kena sebut dulu kun fayakun pun nak jadi. Tak. Allah tak perlu tu. Allah tidak perlu sumber-sumber apa pun. Kalau dia teringat kata nak jadi ya. Kun fayakun tu sekadar nak menyatakan bahawasanya itulah kekuasaan Allah tu. Kan? Bukan Allah perlu kata kun fayakun lah. Macam nak buka, macam piramid nak buka gua tu lah. Ya insan mata kaji tu, kena baca jambi sampah-sampah. Ya Allah tak payah jambi sampah. Terus. Asal ingat jadi. Tu sebabnya manusia ni, sebab dia ingat. Sebab Allah ingat manusia ni, ingat. Dalam banyak-banyak makhluk tu, masa Allah tu tunggal, esa, tak ada siapa lagi. Belum ada terang dan gelap apa semua tu. Manusia ni yang ada dalam ilmu Allah, yang Allah nak cipta. Allah. Tapi Allah cipta last sekali, ujung sekali. Kan? Bayang tengok Jibril pun Allah cipta 20,000 tahun sebelum dicipta makhluk yang lain. 20,000 tahun. Mana syurga Allah cipta dulu pada malaikat. Itu sebab Jibril boleh masuk dalam syurga. Kan? Setelah mana Allah cipta Jibril kata aku ni cantik. Kan? Sujud Jibril, solat Jibril. Bagaimana Jibril solat? Wallahu alam. Macam kita solat ke? Macam pahaman dia ke solat. Kan? Kemudian dia pun kata, oh ya Allah, hebat ke aku ni? Kan? Nampak macam cantik je, 600 tingkat sayap apa semua tu. Allah kata belum lagi, kamu tak hebat lagi. Ada satu umat yang paling hebat mereka ni. Kan? Di akhir tu nanti aku akan cipta. Kan? Mereka kalau baik, aku akan bagi syurga kepada mereka. Masa tu Jibril pun tak masuk syurga lagi. Dah Allah nak bagi dekat kita. Kan? Jibril pun kata, ya Allah, syurga tu macam mana? Boleh tak aku nak pergi tengok? Allah kata, okey, pergi tengok. Kan? Jibril pun masuklah ke pintu syurga tu.
Masuk. Terbang 300 tahun dah. Dalam syurga tu terbang 300 tahun dah. Kan? Jibril ni kalau dia pakai sayap dia yang bawah tu, dia ada 600 tingkat sayap. Sayap dia yang pertama tu dia pakai, kalau dia kuat macam tu je, pergi 3000 tahun dah. Dia terbang, dia turun dalam syurga tu. Dia turun, dia tanya ya Allah. Dia tanya Allah, ya Allah, aku ni dah sampai tengah syurga ke ya Allah? Allah kata belum lagi. Baru lepas pintu syurga, walhal dia dah terbang 300 tahun lah. Mana kata besarnya syurga tu, Allah tak tahu nak cerita kan. Itunya sebab ahli-ahli syurga ni, seorang ahli syurga Allah bagi kalau sebuah mahligai tu untuk dia saja. Kita cerita senang faham yang mahligai lah, kita senang faham. Kalau mahligai ahli syurga tu dia dapat ekonomi kelas, tapi syurga memang tak ada ekonomi kelas. Macam tu lah, senang cerita. Walaupun dia dapat ekonomi kelas, mahligai yang Allah nak bagi dekat dia tu akan ada pembantu mahligai dia tu 82,000 orang untuk seorang. 82,000. Tentu pun kita boleh bayang mahligai tu besar mana. Besar lagi pada Kuala Lumpur ni kan. Kubah mahligai tu saja sebesar apa? Perjalanan Mekah Madinah. Kubah dia kan. Tak ada pun satu istana yang kubah dia besar tu sekarang ni, tak ada. Belum lagi kan. Dalam Brunei pun istana dia baru 1760 bilik. Tak tahulah dia boleh pusing ke tak boleh pusing dalam tu kan. Kita tengok baru ni Agung baru ni yang masuk istana negara tu pun dia pun tak boleh jalan, pakai motor lah, elektrik motor dalam istana. Nak jalan daripada A ke B. Tak macam kita kalau saya ke lutut pakai tak jalan dah. Tu sebab Allah tak bagi kita duduk di situ. Dia bagi kita duduk sini lah. Tapi tak apa lah. Kita duduk sini, kita masuk surga dulu. Tu lambat kena tanya macam-macam. Kena tanya dah. Kan? Bukan saja-saja Allah bagi. Pangkat, kau nak pangkat kau bagi pangkat. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Allah tanya Jibril, wahai Jibril, kau tanya Muhammad tengok. Kau suruh dia pilih di antara dua ni. Pilih satu ya. Kau nak kekayaan melebihi Nabi Sulaiman ke? Kau nak jadi orang miskin sampai sekarang? Jibril pun turun jumpa. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh tanya engkau. Allah suruh pilih satu je. Kau nak kekayaan melebihi Nabi Sulaiman ataupun kau hidup dalam fakir? Nabi kata tak apalah, aku hidup dalam miskin lah. Nabi memilih hidup dalam miskin. Kan? Nabi tak kena tanya pasal apa umat dia kafir. Nabi tak tanya. Nabi tak kena tanya. Nabi boleh pergi syafaat lagi. Kita kalau sebagai pemimpin tanya, apa yang buat, apa yang tak buat. Oh ya Allah, bukan senang kan. Tak apalah kita duduk macam ni pun tak apa. Janji boleh duduk majlis ilmu, lepas tu sekali kan. Jumpa kawan-kawan apa semua okey lah. Kan habis. Jadi dan yang berdiri dengan sendirinya, hidup ia dengan setinggi-tinggi kekuasaan dan iradatnya, dan ilmunya dan samanya pendengaran, sama dan basarnya, hingga akhirnya daripada sekalian sifat kesempurnaan. Itu Allah. Kita yakinlah semua tu dengan sifat-sifat itu. Maka janganlah sembah lain daripadanya, seperti keadaan orang-orang kafir menyembah tokong daripada tongkol kayu dan sebagainya, dan menyembah matahari dan bulan, bintang-bintang dan lain-lain. Tu orang kafir pun pelik tuan. Kan? Tu pelik sungguh. Allah bagi akal dah. Allah dah bagi akal. Kan? Yang kita heran ni kita tengok. Malaikat Allah bagi nafsu, Allah tak bagi. Allah bagi dia akal juga. Malaikat ni ada akal, tetapi akal yang terhad. Dia tidak memikir macam kita, macam manusia ni fikir. Manusia dia ada otak, dia ada akal. Fikiran manusia ni, akal manusia ni bercambah. Kita boleh fikir di sebalik, sampai di dalam lautan tu kita boleh fikir.
Malaikat tak. Malaikat terhad. Israfil, kau kerja, tiup sangkakala tu je. Dia tak ada nak pelbagaikan, ya Allah ni nak cuci lah. Tu je kerja dia. Sekali-sekala Allah suruh Israfil ni turun. Kan? Sekali-sekali Allah suruh Israel ni turun. Jumpa Muhammad. Kan? Satu hari Israel ni jumpa Nabi Muhammad SAW di atas arahan Allah. Kan? Nabi pun terkejut bila Israel datang. Nabi pun tanya, wahai Israel, apa tugas kamu? Kan? Sebab apa turun ni? Dia kata, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah SWT untuk suruh cabut nyawa salah seorang daripada sahabat kamu selepas waktu asar. Oh, Nabi jadi risau. Nabi risau, umat dia nak mati, Nabi risau. Kan? Nabi pun doa, ya Allah, Tuhan aku bagi masuk, kalau mati pun masuk syurga apa semua tu. Lepas tu Israel pun naik. Nabi pun tunggu lepas zuhur, asar dah masuk asar, Nabi rasa lagi berdebar, nak tengok ni sahabat ni. Lepas asar Nabi tengok, sahabat ni tak mati lagi. Lepas maghrib tak mati lagi. Lepas ni Isyak tak mati lagi. Nabi pun panggil Israel. Nabi boleh panggil tuan malaikat, Nabi special. Kita kalau kita telefon malaikat tak sampai. Yang sampai mungkin malaikat mautnya. Sila saya telefon dia sampai, kacau. Kan? Nabi pun tanya, wahai Israel, macam mana ni? Kata lepas asal tadi dia meninggal. Allah tahan, Allah tangguh kata. Sebab apa? Ketika mana aku nak pergi turun ambil, Allah kata tangguh dulu. Sebab dia sedang bersilaturahim. Oh, tu dia tuan. Itu hikmah berbaik-baik ni. Kan? Boleh panjang umur. Silaturahim, bersedekah. Panjang. Itu sebab orang yang sakit ni, kalau dia nak bagi dia sembuh, banyakkan bersedekah. Kan? Jadi kita kena tukar trend tu. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit ni, kita yang bagi salam kaut. Orang sakit yang kaut kan. Ni kita tukar pula. Orang yang ziarah tu dah kaut. Orang sakit tu bagi duit. Mana kalau dia nak sakit, dia kena standby duit banyak untuk dia sembuh cepat. Kan? Barulah member-member pun ramai sampai. Oi, pi. Salam mesti kautnya. Cepat sembuh. Kan? Kena buat macam tu lah. Kan? Katanya 30 tahun. Dalam bentuk mati. Sebenarnya bila mati tu namanya diberkat, ada keberkatan dia. Allahu Akbar tu kan. Kita tengok kalau kita kaji-kaji Allah Taala ni kepada umat Nabi Muhammad SAW memang bagi special kan. Buat kerja sikit dapat pahala banyak. Kan? Niat aja. Kan? Tapi satu saja Nabi pesan, mana anak-anak yang tidak doakan kepada kedua ibu bapa dia berdosa. Nabi kata. Sebab Allah suruh, orang kata apa? Sayang sungguh kepada kedua ibu bapa kita. Wa imam mereka tu jahat macam mana pun, kita kena doa. Wa imam kalau mereka itu bukan Islam lagi pun, kita kena doa. Tu. Sebab apa? Melalui mereka lah kita boleh ada. Allah program siang-siang lah. Allah cukup pantang mana-mana anak yang zalim kepada ibu dia. 3 hari lepas ke apa, yang satu ada pemuda yang umur 41 tahun tu. Rumah berasak rumah dia. Bomba pergi, rescue kan. Dia dah nak nyala tong gas tu dah, nak meletupkan mak dia tu. Minta duit tak dapat. Dadah punya bahan lah. Tu. Allahu Akbar. Payah nak cerita kan, kalau macam tu kan. Mungkin dia buat pun dia tak sedar. Tapi yang dia pergi jadi macam tu pasal apa? Oh tuan-tuan. Itu dekat mana? Kalau dia sepak kepala mak dia nak sujud tu. Ya Allah. Yang sahabat berenang tu, dia cantai terus kepala. Semuanya unsur-unsur dadah. Ya Allah. Kan? Telefon ni pun sekarang dia boleh buat orang bunuh diri telefon ni. Punya asyiknya. Allahu Akbar. Saya ada satu, saya mengajar di Majar Muslimat. Dia ni cikgu pencen tu, perempuan. Saya mengajar Muslim. Cikgu pencen. Kita duduk mengajar depan ni, duduk main telefon ni, main game ni. Cikgu pencen lah tuan-tuan, perempuan. Kok kata lelaki ni tak apa. Perempuan pun jadi addict telefon tu. Kita nak kata apa dekat anak-anak kalau addict? Dia kata mak pun sama.
Ni benda yang kita tak boleh nak fikir. Sebagai cikgu yang pincin, cikgu ni orang ada ilmu, kau tak payah main benda, tapi dia main. Saya kata, payah. Yang geng-geng ni semua ada kitab. Dia tak ambil kitab. Bila ketua darjah dia kata ambil kitab, saya dengar apa yang ustaz cakap. Kan. Pun jadi habis kata dia. Kata Muaz lagi, qala atadruna ma haqquhum alaihi idza fa'alu dzalik. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an la yu'azzabahum. Sabda Nabi SAW, adakah engkau ketahui apa hak hamba-hambanya atas Allah Ta'ala apabila membuat mereka itu yang demikian, yakni mengesahkannya dan menyembahnya dan sekutukan dengan dia sesuatu. Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sabdanya bahawa tiada mengazab ia akan mereka itu. Tu. Nabi tanya aja, sahabat jawab macam tu. Sahabat tidak pernah mendahului walaupun dia tahu. Kan? Kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis yang hasan lagi sahih. Kan? Allah Ta'ala memberi azab dan menyakiti hamba-hambanya dengan tidak dosa itu. Harus ia pada akal. Demikian itikad orang ahli sunnah. Kan? Allah azab dah orang yang macam tu. Allah tak azab, Allah masih bagi peluang lagi. Kok hang nak bertaubat balik. Tu yang kata Allah. Kan? Tak bagi macam umat dulu tu. Umat dulu memang Allah silent terus ya. Buat inayah dekat aku punya Nabi dan Rasul, aku bagi. Punya jahatnya orang Israel Yahudi ni dulu, kan? Unta mujizat Nabi Saleh tu. Unta Allah turun daripada langit tu. Pun dia bunuh. Hak Allah buat ni dia bunuh. Mana Allah tak murka? Kita tengok kaum Samudnya, kaum Nabi Salehnya, kaum Nabi Nuhnya, Allahu Akbar. Semua. Kaum Nabi Lutnya semua. Kaum Nabi Ibrahimnya semua. Kan? Mengarah tu. Tangkap Nabi Ibrahim bubuh dalam api tu. Dugaan cukup banyak. Kan? Nabi Musa kena macam-macam dengan Fir'aun. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Adik-beradik dia sendiri yang tak suka dia. Abu Lahab tu adik-beradik dia lah. Kan? Tumbuk Nabi lah, apalah, Allah macam-macam. Tu. Lepas tu bukan kata Abu Lahab saja, bini Abu Lahab pun. Kerja dia pagi-pagi fikir macam mana hari ni nak menyakitkan Muhammad ni. Ada manusia macam tu. Allah rakam dalam surah Al-Masad itu. Abu Lahab baca dah. Tapi tak sampai. Baca tak sampai sini. Tak sampai sini. Wah, bahasa dia tu sikit-sikit tu. Tak sampai. Dia tak boleh baca tu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab tu. Tak datang juga. Kan. Bila mana Allah tu. Sebenarnya Allah pilih daripada Lauh Mahfuz tu lagi. Siapa yang masuk neraka. Senarai-senarai ahli neraka semua ada lah. Kan? Itu sebab ada anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan yang bukan Islam, lahir-lahir mati. Ada yang Allah masukkan dia dalam syurga sebagai pelayan syurga. Pelayan kita besok mereka tidak akan besar-besar. Satu je. Ada yang masuk neraka. Bila Nabi cerita tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, zalimlah Allah macam tu. Budak tu tak tahu apa, tetap masuk neraka. Kan? Nabi kata apa? Allah lebih mengetahui. Andai kata budak tu dibesarkan oleh Allah sampai dia remaja, dia pasti akan jadi kafir juga. Allah masuk dah. Yang ni, masa remaja dia akan dapat hidayah, masuk syurga. Dia masuk Islam. Itu Allah masuk. Kan? Tapi disebabkan dia tak sampai ke situ, masuk syurga dia. Betul tak? Orang ni anak-anak kita, cucu-cucu kita, saya kata maintain dalam Islam ya. Punyalah pemurahnya Allah Ta'ala tu. Kan? Kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah bahwasanya harus bagi Allah Azza wa Jalla menyakiti makhluknya dengan berbagai-bagai penyakit dan mengazabnya dengan bermacam-macam azab daripada ketiadaan dosa yang diperbuat dahulunya. Terpulang kepada Allah lah. Dia yang punya kuasa. Walaupun kita amalan banyak,
Kan? Kalau dia nak masuk dalam neraka, masuk lah. Kita nak kata apa? Itu sebabnya datangnya dengan rahmat, balik dengan rahmat. Apa pun juga kita hidup, sepanjang kita hidup daripada hari mula kita hidup sampailah kita mati, sampailah kita nak masuk dah syurga. Allah kata hang tak boleh masuk syurga, masuk neraka. Ada manusia yang kata, ya Allah tak adil lah macam ni, tak adil. Kan aku kata rahmat. Kamu datang pun bukan kamu minta. Allah kata, nak kata apa? Muja aku jadikan kamu manusia. Kalau aku jadi kamu rimau, kan? Jadi aku kena tembak je lah. Maka syukurlah, kan? Tapi tidaklah jadi macam tu. Seperti mana yang kita baca dalam Quran. Sesungguhnya bila Allah janji syurga tu, janji innaka la tughliful mi'ad, kata Allah. Sungguhnya aku tidak mengingkari janji. Kan? Dah azan. Belum lagi. Habis. Walaupun dia ketiadaan dosa. Bersih lah. Allah kata masuk syurga. Kan? Ahli syurga, senarai ahli syurga pun ada, senarai ahli neraka pun ada lah. Siap-siap lah. Tertulis sana dah, lilu mahfuz tu. Tapi semua kita je tak tahu. Kita nak minta mimpi, ya Allah, tunjuklah aku senarai sama ada aku senarai ahli syurga ke ahli neraka. Pun Allah tak tunjuk. Kan? Sebab apa Allah kata? Kerja hang ibadatnya, taat kepada aku je. Aku tahulah nak buat macam mana. Kan? Bersalahan bagi Mu'tazilah itu pendapat apa? Ahli sunnah wal jamaah tadi. Kan? Allah itu bersifat seperti mana yang dia kehendaki. Kalau dia berasa nak masuk kita dalam syurga, kalau dia kata mati kafir nak masuk syurga, masuk. Kalau dia nak masuk kan. Tapi dah dia kata apa? Aku tidak pernah mungkin janji, tak masuk. Kan? Azan. Terus ya? Terus lagi kita berhenti, habis ni berhenti. Kau boleh lama-lama kan? Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Iaitu apa kata mereka? Tidak harus Tuhan azab makhluknya dengan tidak berdosa yang diperbuatnya dahulu, atau disakiti Tuhan dengan sebab tiada memberi balas baik pada masa akan datang. Kata mereka itu, jika tiada demikian itu, nescaya adalah ia zalim. Zalim lah. Kata Mu'tazilah. Dia ni tak ada dosa pun kena seksa aja. Zalim lah. Kan? Tidak layak dengan hikmah. Maka iaitu mustahil pada hak Tuhan. Maka tidak ada yang dikadarkannya baginya dengan kerana diwajibkan oleh mereka itu atas Allah Ta'ala mengambil bela bagi setengah binatang daripada setengah binatang. Kata ahli sunnah wal jamaah, sebab pun harus jua. Dan tidak wajib kerana Tuhan itu ia menjalankan sekehendaknya pada miliknya, dan tidak terupa bahawa boleh dihalang tasarufnya pada miliknya itu kerana tiada bagi seorang daripada makhluknya menghalang atasnya. Kan? Sebab apa? Kalau Allah tanya, aku nak cipta ni dulu pun, aku tak minta pendapat hang pun. Tidak mendapat, dia tidak minta mana-mana pandangan. Dia terus cipta je. Sebab dia tahu, dia Allah, sebarang penciptaan yang dia cipta, semuanya sempurna. Kan? Tidak ada yang tidak sempurna. Semua sempurna. Yang menjadikan tidak sempurna itu adalah manusia itu sendiri. Salah satunya daripada pandangan. Kan? Manusia ni semua cantik. Dan Allah kata dah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cantik. Yang jadi tak cantik tu, yang nampak tak cantik, manusia. Di atas pandangan. Dia ni tak cantik lah, ni hitam, ni putih. Perbandingan itu manusia yang sendiri buat. Sedangkan Allah buat sama. Itu sebab kenapa Allah buat manusia daripada tanah. Kenapa darah manusia dengan darah binatang warna merah? Kan? Manusia ni kau datanglah, kau kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit apa ke, darah semua hitam. Darah semua merah. Kan? Darah pula ada jenis-jenis. Kadang-kadang orang kulit hitam pun ada darah O, ada darah A, ada darah B campur. Orang yang kata kulit cerah sangat pun ada macam tu juga. Kadang-kadang darah kulit hitam ni boleh masuk kepada darah kulit putih. Kan? Ada orang boleh transfer darah lagi, tukar darah lagi, salin darah pun ada. Kan? Untuk nak jadi kuat lah.
Ada duit sikit boleh lah. Tapi tuan-tuan bukan semua. Kalau Allah tidak takdirkan tak jadi. Sebab kawan saya ada dia buat dialisis. Rupanya dialisis ni lama-lama dia jadi hitam kulit ni. Dia kena rawatan dekat hospital besar KL. Sebelah dia masa tu dia masuk KPG. Sebelah bilik dia tu ada satu Cina, toke Cina. Umur dalam 75. Dia beli darah pemuda Taiwan 52,000. Nak salin kan. Proses salin tu berjaya, tapi tahan 2 minggu mati dia. Kan? Bukan semua darah sama. Walaupun darah A dengan A, O dengan O kan. Tapi tak lama. Kan? Tengok rasi lah. Macam kita lah berubat ni, kadang-kadang kita ada kena rasi. Macam kita pergi urut dekat tu ni kan. Ada rasi. Tengok orang pergi tak elok-elok. Tengok orang pergi 2 kali elok lah. Tu rasi kan. Tu sebabnya tuan-tuan bayang kalau dalam diri kita ni ada orang kata apa? Saya ada seorang kawan lah. Lutut dia dua-dua. Dia operate. Tukar kepala lutut ni kan, kepada titanium besi. Panjang tu kot daripada paha tengah-tengah lutut. Kan? Tanya dia macam mana? Dia kata tak macam dulu. Tuan-tuan, Allah buat ni, Allah buat kan. Benda-benda asing masuk dalam badan kita. Dia jadi susah juga kan. Tidak macam sekarang ni, kan. Buruk-buruk kita sakit lutut ni pun okey lah, jalan pun senang je. Kalau bubuh benda tu dia kata malam tak lemari nyut tu. Tuk tadah tu je lah. Sebabnya duit dah habis ribu-ribu lah. Kan? Habis. Dan zalim itu ialah ibarat daripada membuat kehendak sendiri pada milik orang lain. Maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala kerana tiada menentangi ia bagi lainnya pada milik dan tiada keluar suatu daripada miliknya hingga jadi tasarruf. Ini tindakan padanya itu zalim. Allah tidak pernah menzalimi dah. Yang Allah sediakan neraka tu sebab apa? Sekadar peringatan kepada orang kafir ni. Ingat, aku punya siksaan ni, azab dan neraka tu memang pedih, memang teruk dan kekal lagi abadi. Kau orang kafir, kau masuk dalam tu, kau takkan keluar-keluar dah. Kan? Berbanding dengan Islam ni, walaupun dia masuk neraka dulu, kemudian dia masuk habis dia punya hukuman tu, azab tu, dia akan keluar balik. Kemudian dia akan masuk syurga, kekal lagi abadi. Kan? Pilih sendiri. Itu sebab Allah bagi manusia ni nafsu, akal dan ilham. Ilham tu lah membuatkan manusia kena pilih. Nak syurga, nak neraka. Kau nak beriman, tak mau beriman. Maka orang kafir ni besok Allahu Akbar, menyesal tak ada lah. Dalam tu baru dia duduk dalam neraka tu, dia tengok azab-azab tu, baru dia nak menyesal. Tak berguna lah. Kan? Malaikat zaman ni akan tanya, dulu ni masa hang kat dunia ni ada tak hang dengar kawan-kawan hang kau beritahu syurga ke apa, ada tak? Ni neraka ni tempat azab ni ada tak? Masa tu baru dia nak kata, ada dulu ada kawan aku, tapi aku tak ikut dia. Malaikat kata, sekarang adalah tempat sesalan pun tak guna dah. Nak kata apa tu? Nak keluar balik tak boleh dah. Nak cari dulu kawan dia yang nama Ramli kan, nama Abu kan? Tak ada. Ramli dengan Abu dah masuk seronok dalam syurga dah. Nak pilih apa dah? Kemudian kata Nabi, ada ahli syurga besok dia akan pergi neraka tu. Dia tengok kawan dia yang pernah hajak dia, kan? Pernah hajak buat maksiat tu, pernah hajak keluar daripada Islam, ada. Nabi cerita akan berlaku. Dia masuk dia kata, hang dulu nasib baik aku tak ikut hang dulu. Kalau aku ikut hang, aku sama-sama dengan hang lah neraka ni. Kan? Nasib baik aku tak ikut hang, aku masuk syurga. Kalau aku ikut, dia pun kata itulah aku pun menyesal. Nak menyesal apa dah? Kan? Habis. Maka apabila batal jalan dalil Mu'tazilah itu, maka menunjukkan atas harus berlaku sakiti dan azab Tuhan atas hambanya dengan tiada apa dosa yang diperbuatnya dahulunya. Dan yang demikian itu berlakulah nampak dipandang akan dia dengan mata kepala daripada beberapa bala yang turun di atas binatang-binatang seperti kena sembelih dan kena ikat dan kena tenggala dan menarik yang berat-berat dan menanggungnya akan dia.
maka sesungguhnya menyembelih binatang yang dimakan itu menyakiti baginya, dan barang yang dituang ke atasnya daripada macam-macam azab dari pihak anak Adam itu tidak mendahulukan akan dia akan satu dosa. Tu binatang ni pun kena tu dibalas dengan disembelih, dibuatnya binatang tunggangan. Itu Allah buat binatang untuk manusia. Kan, mana kata Allah Ta'ala bukan kata cipta manusia saja, bagi kemudahan juga kepada manusia tu, binatang untuk dimakan semua tu. Kan, tapi ada tak manusia makan manusia? Ada. Kan dulu ada satu kisah di Amazon, orang asli Amazon ni, pemberita tu hilang sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Kan, waktu keluarlah satu video, rupanya lepas ratah cameraman tu, habis cuma satu pun tak tinggal. Ada maka orang, kalau pergi situ tak tahulah kita kan, memang tak balik kan. Ada orang macam tu kan. Habis. Wallahu alam. Ada tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya. Tuan-tuan tu yang syok. Mudah faham. Tu. Kemudahan tu semua takdir adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka kita sudahilah dengan tasbih kafarah dan surah Allah Subhanahu Wa Taala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa sekalian jemaah yang hadir pada malam ini ya Allah, dan juga yang di dalam talian ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kiranya mereka masih hidup, berkatilah umur mereka. Kiranya mereka telah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kekuatan, kesabaran dan ketabahan ke seluruh rakyat Palestin ya Allah. Ya Allah, kau kucak-kacikkanlah kesatuan Israel dan kuncu-kuncunya ya Allah, terutamanya Amerika ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala